COVID is real. COVID is real semua ataupun guys. So kita pun tak tahu, dan sejak kebelakangan ni kes agak meningkat di seluruh negara sejak apa orang kata, sejak penularan virus jenis Delta ataupun varian Delta telah merebak ke Malaysia daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So kita pun tidak dapat mempertikai di bahagian barisan depan, dan mereka pun dalam keadaan tengah nazak sekali, iaitu tiada pilihan untuk membantu di barisan depan, dan kebanyakan pusat kuarantin pun agak penuh ketika itu. Tetapi apa yang kita faham sekarang, di pusat kuarantin agak berkurangan disebabkan mungkin mereka mengurangkan swab test ataupun mungkin ada alasan-alasan tertentu. Jom kita tengok dan bagaimana COVID is real. Jom kita mulakan video ini. Salam NHA Channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan bunyi loceng untuk notifikasi anda. So, apa yang anda nampak, apa yang anda faham tentang tajuk yang saya ingin nak sampaikan ialah COVID is real. Kalau dah terkena COVID iaitu positif, baru anda nak tengadah. Okay, so dekat sini saya ingin share berkaitan dengan, dan kita lihat sejak kebelakangan ini, kita pun nampak dia punya nombor sekarang dah masuk 5 digit, iaitu diturun naik. Yang paling tinggi adalah 23K dan semalam 17 ataupun 18K lah. So dekat sini kita tengok peningkatan agak mendadak dan dengan cepat. Dan alasan ataupun apa yang disampaikan oleh dari segi Kementerian Kesihatan, mungkin pusat kuarantin ataupun orang yang diwatkan telah berkurangan di di ward-ward tertentu lah. Mungkin mereka mengurangkan swab test dan sebagainya. So kita tak nafikan, memang kita nampak banyak orang kuarantin di rumah, di hotel dan sebagainya lah. Di situ kita lihat bagaimana. Okey. Okey, jom sembang-sembang kita hari ni, iaitu bertajuk COVID is real. Dah terkena baru nak tengadah. Okey, dekat sini saya ingin berkongsi ataupun menerima pendapat anda berkaitan dengan COVID is real. Dah terkena baru nak tengadah. Okey, dekat sini bermaksud bahawa apa yang kita nampak sejak kebelakangan ini, daripada start first PKP dan sekarang itu 2021, itu dalam sekarang adalah kuarter keempat tahun 2021. So kita nampak kes yang agak mendadak. So kita pun tak tahu apa sebenarnya. Okey, dekat sini kita ingin melihat bagaimana SOP yang telah dibuat oleh pihak kerajaan yang perlu dipatuhi semua rakyat Malaysia, tak kisah anda orang politik ke, netizen ke, golongan bangsawan, diraja dan sebagainya. Kita pun perlu mematuhi SOP yang sedia ada, disebabkan itu yang kita kena patuh untuk mengurangkan jangkitan ataupun untuk mengurang merebaknya COVID-19 daripada daripada menular. Okey, dan seperti yang kita lihat, banyak kes-kes yang melibatkan kenduri kendara rentas daerah yang disebabkan oleh penularan ataupun pertambahan kes COVID-19 beberapa bulan yang lepas, dan kes itu agak mendadak. So dekat sini kita perlu faham bahawa kadang-kadang apa yang KKM sampaikan, apa yang mereka sampaikan, netizen ataupun tak kisah anda VIP, orang politik dan sebagainya, perlu patuhi. Ini disebabkan jika anda tak patuhi, siapa lagi yang perlu patuhi undang-undang dan SOP yang telah dibuat. Okey, dekat sini kita dapat membantu untuk mengurangkan penularan sebenarnya. Okey, sekiranya anda masih tak patuhi ataupun masih engkar dengan SOP, kalau anda dah terkena, kita tak minta Allahualam kan, jika anda dah terkena positif dan sebagainya, anda perlu kuarantin, baru anda sedar.
anda tak menjaga SOP, anda melanggar SOP yang sedia anda tak makai, mungkin dah tak pakai mask, anda pergi ke tempat yang sesak dan sebagainya, dekat situ kita kena patuh betul-betul apa yang maksudnya kita jaga kita. Yang paling penting, kalau anda di sini, kita jaga kita, orang tua kita, family kita dan sebagainya. Dekat situ kita melihat bahawa mungkin kalau rakyat semula betul-betul patuh SOP, mungkin takkan sampai dalam 5 digit. Kita pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku, Allahu alam. Okey, dekat sini pendekatan yang paling baik sebenarnya, kita cuba apa orang kata mengambil konsep faham memahami SOP yang sedia ada. Kalau tak ada keperluan, tak perlu pergi. Kalau tak ada keperluan, tak perlu nak nak pergi yang tempat sesak dan sebagainya lah. Kita tak minta lah apa yang berlaku sebenarnya, sebab sekarang varian Delta lagi cepat merebak melalui penyebaran udara. Okey, seperti contoh, kalau kita keluar, jejak kaki ataupun melangkah keluar, kita pun akan berisiko terkena jangkitan COVID-19, iaitu daripada segi varian Delta lah, sebab dia merebak lebih cepat kan. So kita perlu berhati-hati lah, sentiasa pakai face mask, double face mask, cuci tangan dan sebagainya. Okey, berbalik kepada topik, berbalik kepada topik, dah terkena positif baru nak tergadah. Sebelum ni dia kata orang lain tak jaga SOP, macam-macam dan berbagai, bukan. So kalau kita dah terkena batang hidung sendiri, baru kita faham arti menjaga jarak, menjaga SOP dan sebagainya. Kita pun tak minta kita terkena, cuma apa yang kita nampak orang lain dah terkena, dah kena positif, kuarantin dan sebagainya. Di situ kita melihat dari segi perspektif bahawa kita perlu double check. Maksudnya kita pun kena jaga diri kita baik-baik. So kita masih mungkin kita yang akan menyebar sebenarnya dan terkena orang lain. Kita akan pegang konsep tu, iaitu kita kalau kita dah melangkah keluar, maksudnya kita kena pegang prinsip kita yang akan menyebabkan penyebaran virus berkenaan. So dekat sini mungkin dalam beberapa bulan lagi ataupun mungkin dalam bulan Oktober nanti, pandemik akan bertukar kepada endemik. Maksudnya kes ini yang pandemik ni yang besar, bukan yang endemik. Maksudnya kira dia akan dalam status demam ke, Aedes ke, denggi dan sebagainya. Maksudnya tak ada apa-apa lah, bukan kes yang besar lagi lah. Sebab kita pun perlu hidup dengan keadaan COVID sekarang. Kita pun tak boleh takut. So selagi kita menjaga SOP, selagi kita menjaga diri kita, jaga kebersihan kita, insya-Allah kita terpelihara dan maksudnya kita ni lah, Allah akan menjaga kita lah dari segi kesihatan dan sebagainya. Okey, sampai di sini saja celoteh saya tentang COVID Israel. Kalau dah terkena baru nak tengadah. So jaga SOP untuk kita bersama-sama. Okey, sentiasa mencuci tangan apabila ada keperluan dan sebagainya. Okey, jika rasa tak sihat, pergilah swab test untuk cek sama ada kita ni negatif ataupun positif. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa support NHA Channel, subscribe NHA Channel sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. So, dah tengok kan? Subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.